Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Okey, video yang lepas aku dah cerita pasal ayah. So hari ni aku nak cerita pasal kasih seorang ibu, pengorbanan seorang ibu. Tapi sebelum tu, jangan lupa like dan subscribe. Okey, kita tengok vlog aku ni. Yeah. Hai guys, kita bertemu kembali. So, video kali ni aku nak cakap pasal ibu. Ya, pasal ibu. Pengorbanan seorang ibu. So, siapa yang dah lama tak balik kampung tengok ibu, aku tak nak cakap siapa. Siapa-siapa je yang tengok video ni, okey, belum terlambat, baliklah tengok ibu korang, okey? So korang yang masih ada ibu, okey, korang yang masih ada ibu atau ayah, okey, tolong hargai mereka. Tolonglah, aku harap korang hargai mereka. Fahami pengorbanan apa yang mereka buat, okey. Dia lahirkan kita, okey, dia lahirkan kau, dia tak pernah merungut, malah dia gembira. Dia melahirkan kita, dia gembira dapat kita. Okey, dia jaga kita macam menatang minyak yang penuh. Okey, dia berak kita, dia basuh. Sambil kita berak, dia cium. Okey, sambil kita berak pun dia cium tu. Punya sayangnya dia dekat kita, bagi susu, bagi makan, bagi apa, sampai kita besar. Tiba-tiba dah pandai, dah cerdik, dah berjaya, ibu kita tinggalkan. Boleh terima tak situasi macam tu? Korang boleh terima tak situasi macam tu? Bila kita tinggalkan ibu kita, apa perasaan ibu kita? Okey, guys, tolong jangan buat ibu merindui kita. Okey, tolong jangan buat ibu merindui kita. Aku ulang balik ayat ni. Sebab bila dia merindui kita, dia merintih di dalam hati, kenapa anak aku tak balik tengok aku? Kenapa anak aku tinggalkan aku? Apa salah aku? Ya Allah, apa salah aku sampai anak aku buat aku macam ni? Okey? Dia membesarkan kita, okey? Menyusukan kita, guys. Setitik susu ibu takkan kita dapat balas sampai akhirat. Okey? Jasa ibu tu. Setitik susu dia yang menjadi darah daging kita, kita takkan pernah dapat balas. Takkan pernah, guys. So jangan derhaka dengan ibu atau ayah. Okey, jangan derhaka dengan ibu kita. Cakap elok-elok dengan ibu. Kalau ada masalah apa-apa, kita cakap elok-elok dengan ibu. Jangan sampai dia menangis sebab kita. Okey, setitik air mata ibu yang mengalir kerana sikap derhaka kita, belum tentu kita dapat bau syurga. Guys, kata Nabi, perjalanan ke syurga tu boleh dapat bau 500 tahun perjalanan. Korang bayangkan. So kalau korang derhaka dengan ibu, macam mana? Bau syurga pun tak cium. Okey? So jangan derhaka dengan ibu. Okey? Jangan buat ibu merindui kita. Jangan sesekali pernah buat ibu tu merindui kita kerana kita tak balik tengok dia. So siapa yang tak balik, yang dah lama tak balik jenguk ibu, baliklah sementara masih ada. Sebab dulu masa kita kecil, kita menangis, kita cari ibu. Kita ada masalah, kita cari ibu. Kita ada masalah ini, cari ibu. Kita itu, ini, cari ibu. Kita nak peluk ibu, nak berkongsi cerita dengan ibu. Kan semuanya dengan ibu. Betul tak aku cakap? Apa-apa masalah pun kita mesti nak cerita kat ibu. Masalah kat sekolah ke, masalah tempat kerja ke, apa ke, okay? Semua nak cerita kat ibu. So bila sampai satu tahap, kita dah ada kedudukan sendiri, macam kita rasa kita dah berjaya, ibu kita tinggalkan. Why? Kenapa? Kenapa macam tu, guys? Kenapa macam tu? Aku bukanlah nak cakap nak tuduh atau nak cakap orang yang buat macam tu, tak. Tapi macam, kenapa buat macam tu? Ini memang jadi depan mata aku. Ini memang banyak terjadi depan mata aku lah. Tak kira lah siapa-siapa. Tapi aku memerhati dan aku nampak, aku menilai dari sudut tu. Okey? Ibu dah tua, okey? Dah kena jaga. Patutnya kita dah kena jaga dia. Dia menangis, okey? Terberak, terkencing, siapa nak jaga? Dulu kita berak, kita kencing, siapa basuh? Dulu kita berak, kita kencing, dia lah yang basuh. So sekarang bila dia berak, dia kencing, siapa yang basuh? Kita lah yang basuh. Tak kira lah anak lelaki ke, anak perempuan ke. Okay, sampai satu tahap, memang kita dah kena jaga dia, kita jagalah dia. Okay, jangan buat dia menangis. Okay, jangan buat dia menangis. Okay, jangan derhaka dengan dia.
Tolonglah guys, tolong. Aku tak nak cakap panjang-panjang pasal ibu ni. Korang pun tahu pengorbanan itu sangat besar. Okay? Pengorbanan ibu tu memang sangat besar. Tapi kenapa korang buat macam ni? Kenapa kita adalah masyarakat ni buat ibu macam ni? Ada kes yang pergi buang ibu. Okay, bawa ibu naik kereta, tinggal ibu tepi jalan. Masuk berita, masuk apa, semua tu korang tahu. Tapi aku tak nak ulas panjang-panjang benda tu. Tanya diri kita, apa bakti kita pada ibu? Okay? Walaupun kita tak dapat nak balas jasa ibu ataupun pengorbanan ibu tu kita dapat nak balas, kan? Kita dapat nak balas. Tapi sekurang-kurangnya kita bertanggungjawab dengan ibu kita. Okay? Kita bertanggungjawab dengan ibu kita. Jangan just telefon aja, ibu, mak apa khabar, sihat. Ibu ni, kalau kita telefon dia, nak cakap, kalau kita telefon dia, dia akan cakap dia okey je. Dia tak pernah cakap dia tak okey. Dia akan cakap, mak okey je, ibu okey je, tak ada apa masalah kat kampung ni. Okay? Itu seorang ibu, sebab ibu ni dia tak nak merisaukan anak dia. Okay? Ibu ni dia tak pernah nak merisaukan anak dia. Dia tak nak menyusahkan anak-anaknya. Dia tahu anak-anak dia sibuk, ada rumah tangga sendiri, ada kerja sendiri. Tapi kita sebagai anak, kita kena memahami ibu kita. Faham? Kita yang kena memahami ibu kita. Kalau kita tak memahami ibu kita, macam mana dengan syurga kita? Syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Itu Nabi yang cakap, bukan aku yang cakap. Aku bukan ustaz nak ulas tentang hadis tu, hadis ni, hadis tu, hadis ni. Tapi korang kena faham, ibu ni perlukan kita bila dia dah tua. Ya, dia kelihatan menyusahkan. Okey, mak ni annoying betul lah. Mak ni tumpah air, mak ni berak pula, mak ni cakap lah kalau nak apa-apa. Kan senang kita orang tolong angkat ke apa. Ni habis mak berak kat sini, siapa lagi? Allahu Akbar. Dulu kita berak bersepah, mak kita dia cakap. Mak kita tak cakap apa. Mak kita cakap, sayang kat kita. Sayang, kenapa berak kat sini? Sayang, kenapa kencing kat sini? Masuklah bila air nak, jangan kencing kat sini. Dia angkat, kita basuh, berak kita, kencing kita. Bila sampai waktu kita, habis. Tak sanggup nak jaga mak. Hantar pula rumah orang tu. Hantar pula ke rumah orang tu. Aduh. Janganlah. Aku harap siapa yang ada mak ayah, aku niatkan diri aku juga. Siapa yang ada ibu, ada bapa lagi, tolonglah jangan hantar dekat rumah orang tu. Jangan hantar ke pusat kebajikan. Jangan hantar. Korang tahu tak apa perasaan dia orang bila kita hantar dia ke sana? Dia akan anggap macam ni lah aku orang tu dah terbuang. Orang cakap macam Quran buruk, macam Al-Quran buruk yang dah tak dibaca, yang tak dapat dibaca dah. Dia tinggal macam tu je, tapi dia simpan. Dia tinggal macam tu je dalam lemari. Macam tu lah lebih kurang. Korang, aku mengingatkan diri aku dan korang yang tengok video. Okay? Sesekali tu, siapa yang bekerja jauh, keraplah balik. Okay? Ibu ni, masa dia ada, memang kita tak endahkan dia. Masa dia ada, kita tak pernah nak endahkan dia. Kita tahu dia ada, oh kita buat tak kisah je. Tapi once dia dah pergi, sekali dia dah pergi, time tu lah kita akan menyesal dan semenyesal-menyesal. Okay? Keluar air mata darah macam mana sekalipun, ibu kita takkan hidup balik. Takkan. Okay? Lagi menyesal bila kita tak sempat nak minta maaf. Yang sempat minta maaf pun menyesal. Sebab apa? Sebab tak dapat berbakti. Apa lagi yang tak sempat minta maaf guys? Apa lagi yang tak sempat minta maaf? Korang renungkanlah benda ni. Okay? Jagalah mak ayah korang. Kesiankanlah mereka. Belalah mereka dengan elok guys. Bela mereka dengan elok. Jaga mereka dengan elok. Okay? Jaga mereka dengan elok. Jangan sesekali tinggalkan mereka. Aku tak tahu nak cakap macam mana benda ni. Okay, dalam yang aku kaji lah. Okay, banyak yang abaikan mak ayah ni. Oi, aku dulu, okay, pengalaman aku sikit lagi. Aku dulu pernah bekerja dekat rumah kebajikan. Bukan rumah orang tua lah, tapi rumah kebajikan. Dia hantar mak dia. Okay, dia hantar mak dia, lepas tu ditinggalkan. Dia hantar, dia daftar, dia tinggalkan, tak datang-datang. Kau rasa engkau yang sambut mak dia ni dulu, mengharapkan anak dia datang nak tengok mak dia, tapi anak dia tak datang-datang. Padahal mak dia ni kerap kali tanya dengan aku, bila anak nenek nak datang ya cu? Bila anak nenek nak datang ya cu? Aku yang dengar menangis dalam hati. Ada seorang nenek tu dulu, selalu bersembang dengan aku dekat sana dulu. Nangis, aku nangis dalam hati. Kadang-kadang aku pusing muka aku pusing, aku tak dapat nak hadap muka nenek tu.
Aku tak dapat nak hadap. Sebab apa? Aku terlalu sedih. Aku berdoa supaya aku tak jadi anak yang derhaka macam tu. Aku berdoa, ya Allah, janganlah jadikan aku anak yang derhaka. Aku tak sanggup tengok nenek ni macam tu. Guys, korang tengok je aku macam ni, pakai baju Spiderman apa semua kan, Godzilla apa semua ni, apa Captain America ni semua kan. Tapi bila kejadian macam tu, aku ni hati kecil tau. Aku cepat menangis bila kejadian macam tu jadi depan mata aku. Okey, apa seorang ibu boleh jaga 7-8 orang anak. Tapi 7-8 orang anak tu nak jaga mak dia macam-macam alasan. Sana tendang, sini tendang. Sana tolak, sini tolak. Sana tolak, sini tolak. Dah lama hantar rumah orang tu. Kau rasa apa? Sedih kan? Guys, aku tak nak cakap panjang-panjang. Aku harap korang dapat sampaikan pesanan aku ni dekat orang ramai. Semasa ibu masih ada, duduklah dengan dia. Tak dapat duduk dia, kerap kali balik tengok dia. Okey? Lagi-lagi kalau ibu tu tinggal seorang, ayah tu tinggal seorang. Okey? Kematian pasangan. Okey? Faham kan cakap aku? Bila dia seorang, dia akan termenung aja, mengingatkan anak-anak ni. Dia terbayang ni. Masa kecil anak-anak dia berlari ramai depan mata dia, seronok makan sama-sama apa semua. Bila tiba dia tua, semua dah tak ada anak. Anak-anak semua dah keluar. Kau tahu suap nasi nak makan seorang-seorang tu, kau ingat dia boleh telan nasi. Ni menitik, air mata ni tau, menitik. Aku saksikan kejadian ni sebab tu aku cakap, guys, please, kau tak nampak air mata ibu kau menitik macam mana? Kau tak nampak air mata ayah kau menitik macam mana? Tapi diorang tak pernah nak susahkan anak-anak. So, aku pun tak nak cakap panjang-panjang. Cakap panjang-panjang pun benda yang sama. Aku harap korang balik tengok mak ayah korang. Balik tengok mak ayah korang. Salam, peluk, cium mereka selagi mereka ada. Besok mereka dah terkujur, sekujur mayat, korang nak cium, apa gunanya? Bila dah mati baru nak cium? Bila dah meninggal dunia baru korang nak cium? Weh, masa tu kau cium pun dah tak ada guna. Dah tak ada efek dah. Dah tak ada efek dah. Faham cakap aku? Dah tak ada efek, dah tak ada apa dah. Okey? Balik, yang lelaki balik, selalu balik. Okey? Kalau mak meninggal, balik. Semayangkan, mandikan kita anak lelaki. Okey? Mak kita ni, tangan ni yang apa? Yang membesarkan kita ni, masa mandikan mak, doakan mak. Ya Allah, ya Tuhanku, kau masukkanlah mak aku ke syurga. Tangan ni lah yang membesar dan mendidik aku. Boleh doa masa tu mandikan. Ya Allah, inilah orang yang menjaga aku tanpa keluh kesah. Korang boleh doa macam tu kalau mak dah meninggal. Okey, masa nak mandikan dia, macam-macam korang boleh doa. Ingat, doa-doa yang mustajab untuk mak bapak yang dah tak ada adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Ingat tu sampai bila-bila. So, balik jumpa mak. Okey? Tolong balik jumpa mak korang. Okey? Balik jumpa ayah korang kalau masih ada. Selagi mereka ada, jangan lupakan mereka. Aku harap korang faham. Dan siapa yang ada saudara mara atau macam ni punya perangai, okey, anak-anak yang macam ni, tolong sampaikan video aku dekat mereka supaya mereka tak terlambat. Tolong guys, tolong. Okey, kalau diri sendiri, tolong jangan terlambat. Bila kau terlambat, kau akan menyesal seumur hidup. Lagi-lagi bila ibu kau tak ampunkan kau. Maaf guys, sorry to say, tak ada syurga bagi. Hanya keampunan ibu saja yang boleh masukkan kita ke syurga. Kita boleh minta ampun dengan Allah bila-bila masa. Tapi kita nak minta ampun dengan mak kita, belum tentu lagi. Lagi-lagi kita tak sempat minta ampun. Kalau mak kita tak ampunkan kita, kita tak akan cium bau syurga guys. Kita tak akan cium bau syurga. Tolong guys, tolong. Guys, please, sayanglah ibu kita, sayanglah ayah kita. Aku harap korang faham apa aku nak sampaikan. So, aku tak nak lagi panjang-panjang cakap. Kita jumpa lagi next video. Next video aku akan cakap pasal jodoh pertemuan. Okay, jodoh pertemuan ni sangat penting juga. So, aku harap korang tunggu next video aku. Okay guys, kita see the next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum.